Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Apa khabar murid-murid 6K? Murid-murid, hari ini kita sambung pelajaran minggu lepas, iaitu sirah, sejarah kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita belajar, kita bersalawat kepada Nabi Muhammad dahulu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Murid-murid, apabila sahabat-sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Ali bin Abi Talib, apabila mereka mengetahui tentang kewafatan Nabi, mereka tahu tentang, apabila mereka mendapat berita Nabi Muhammad meninggal dunia, apakah rasa mereka? Apakah keadaan mereka? Apakah reaksi mereka? Murid-murid, mari kita sambung pelajaran minggu lepas ini. Mari buat latihan bersama Ustaz dan kita rujuk di dalam buku teks. Buka modul 7 Pendidikan Islam kelas 6K. Buka muka surat 7. Murid-murid, pastikan latihan kamu bertarikh 29 Oktober. Pelajaran hari ini kita sambung daripada pelajaran minggu lepas tentang sirah. Tajuknya ialah reaksi para sahabat terhadap berita kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey murid-murid, bagi memudahkan kamu menjawab soalan ini, kamu boleh rujuk di dalam buku teks muka surat 166. Okey murid-murid, pilih dan tulis jawapan yang betul. Tulis di dalam tempat kosong. Okey, mari baca bersama Ustaz kalimah-kalimah di dalam petak. Sudah bersedia? Umar, nama sahabat Nabi Muhammad. Umar, berduka cita. Kaum muslimin. Madinah, wafat ataupun meninggal dunia di rumah Aisyah. Abu Bakar. Okey murid-murid, mari kita baca soalan. Baca bersama-sama. Soalan nombor 1. Keadaan dan suasana di mana? Diselubungi rasa pilu setelah berita kewafatan Nabi tersebar. Soalan nombor 2. Umat Islam dan para sahabat sangat sedih dan isi dengan berita kewafatan Nabi. Soalan yang ketiga. Isi. Bergegas ke rumah Aisyah dan masuk tanpa berkata sepatah pun. Maksudnya masuk ke rumah Aisyah dalam keadaan diam, tak cakap apa-apa. Beliau mengesahkan kewafatan Nabi. Siapa beliau ini? Siapa? Nombor 4. Abu Bakar juga menenangkan. Menenangkan siapa? Yang kelihatan terperanjat dan sukar mempercayai berita kewafatan Nabi Muhammad. Murid-murid, ada kesilapan di sini ya. Dan ada 2. Okey, potong 1. Okey, seterusnya
Soalan yang kelima. Abu Bakar berucap kepada siapa? Isi. Barang siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah isi. Dan barang siapa menyembah Allah, sesungguhnya Allah Maha Hidup. Ayat yang ke-6, soalan yang ke-6. Jenazah baginda dimakamkan ataupun dikebumikan di tempat baginda wafat, iaitu di mana? Okey, di sini ada kesalahan type, titik, huruf fa, wafat. Murid-murid, latihan di muka surat 7 tadi kita rujuk di dalam buku teks pendidikan Islam, muka surat 166. Di muka surat 166 yang menceritakan kisah sedih dan pilu apabila sahabat-sahabat Nabi yang sangat menyintai Nabi Muhammad mendapat berita bahawa Nabi Muhammad sudah wafat. Nabi Muhammad meninggal dunia. Okey, mari baca bersama Ustaz. Reaksi para sahabat terhadap berita kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suasana di Madinah diselubungi rasa pilu apabila berita kewafatan Nabi tersebar. Para sahabat sangat sedih dan berduka cita menerima berita kewafatan baginda. Apabila mendengar berita tersebut, Abu Bakar bergegas ke rumah Aisyah dan masuk ke dalamnya tanpa berkata sepatah pun kepada orang ramai. Begitulah rasa sedih Abu Bakar sehingga kan pergi ke rumah Rasulullah, isterinya Aisyah, tidak bercakap apa-apa pun, senyap sahaja. Beliau melihat sendiri jenazah baginda lalu menangis kesedihan atas pemergian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikasihinya. Murid-murid, Abu Bakar sangat sedih kerana Nabi Muhammad ialah sahabat paling karib kepada Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mencium wajah baginda. Abu Bakar mencium wajah Nabi Muhammad, lalu keluar menemui para sahabat dan mengesahkan berita kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar menenangkan Umar yang kelihatan begitu terperanjat dan sukar mempercayai berita kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey murid-murid, begitulah sikap sahabat Nabi. Sayyidina Umar seorang sahabat Nabi yang sangat gagah perkasa, pahlawan terbilang di kota Mekah pada suatu ketika. Tetapi apabila mendengar berita kewafatan, meninggal dunia sahabatnya Muhammad, dia merasa begitu sedih dan tidak tenteram. Tapi Abu Bakar menenangkan Umar. Apakah kata-kata Abu Bakar? Mari kita baca. Kemudian Abu Bakar berucap kepada kaum muslimin, barang siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya
Muhammad telah wafat, dan barang siapa menyembah Allah, sesungguhnya Allah Maha hidup. Begitulah kata-kata Abu Bakar yang menaikkan semula semangat Umar Al-Khattab. Kemudian beliau membacakan surah Ali Imran ayat ke-144. Beberapa orang sahabat menguruskan jenazah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jenazah baginda dimandikan dan dikafankan. Dikafankan itu maksudnya ditutup dengan kain putih. Seterusnya disembahyangkan secara berperingkat oleh kaum muslimin, disebabkan terlalu ramai orang-orang Islam di Madinah menziarahi jenazah Nabi Muhammad SAW, menyebabkan solat jenazah diadakan secara berperingkat. Akhirnya baginda dimakamkan ataupun dikebumikan di tempat baginda wafat, iaitu di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Begitulah kisah sedih, kisah pilu sahabat-sahabat Nabi apabila mengetahui kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih buat orang-orang Islam. Bagus murid-murid, kita teruskan lagi di muka surat 8, muka surat terakhir. Kesan daripada peristiwa kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah para sahabat mengetahui tentang kewafatan Nabi, apakah kesannya? Sila rujuk buku teks muka surat 167 dan 168. Okey, mari baca perkataan di dalam peta. Tanggungjawab yang terakhir Khalifah, sistem syura, strategi dakwah, Al-Quran dan As-Sunnah, pesuruh Allah, keimanan. Okey, mari bersama-sama membaca ayat yang pertama. Soalan yang pertama, antara kesan daripada peristiwa kewafatan Nabi Muhammad ialah para sahabat berduka cita atas kewafatan baginda, tetapi kamu isi mereka terhadap Allah yang kekal dan Nabi Muhammad sebagai, kamu isi, semakin kukuh. Soalan yang kedua, umat Islam juga terus berpegang teguh pada, kamu isi. Soalan yang ketiga, umat Islam bersatu hati dan semakin mengukuhkan, kamu isi, untuk menyebarkan agama Islam. Soalan yang keempat, selepas kewafatan Nabi Muhammad, isi, diteruskan dalam pemerintahan negara Madinah, Abu Bakar As-Siddiq dilantik sebagai melalui kaedah syura. Okey, soalan yang kelima,
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Nabi, kamu isi, diutuskan Allah kepada umat manusia selepas kewafatan Nabi Muhammad. Tugas menyebarkan dakwah Islam menjadi kita semua. Mari merujuk di dalam buku teks Pendidikan Islam muka surat 167. Tajuk kesan daripada peristiwa kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca pada nombor 2. Peristiwa kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kesan kepada para sahabat dan umat Islam. Antaranya ialah mereka berduka cita atas kewafatan baginda, tetapi keimanan mereka terhadap Allah yang Maha Kekal dan Nabi Muhammad sebagai pesuruh Allah semakin kukuh. Kita baca pada nombor 3. Umat Islam juga terus berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka bersatu hati dan semakin mengukuhkan strategi dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Murid-murid, para sahabat tidak lemah semangat, tidak putus asa apabila mendapat berita kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malahan iman para sahabat makin teguh, berpegang teguh, makin teguh. Iman mereka makin kuat. Mereka bersatu hati untuk meneruskan tanggungjawab dakwah. Sebelum ini tanggungjawab dakwah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat yang lain. Tapi sekarang tanggungjawab dakwah ini terletak pada setiap orang Islam. Selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sistem syura diteruskan dalam pemerintahan. Sistem syura ialah bermaksud bermesyuarat. Setiap kali membuat keputusan tentang hal utama, tentang negara, tentang politik, tentang dakwah, para sahabat bermesyuarat. Macam dalam gambar ini, bermesyuarat. Dalam Al-Quran disebut syura. Allah yang memerintah umat Islam bermesyuarat untuk menetapkan sesuatu keputusan. Selepas kewafatan Nabi SAW, sistem syura diteruskan dalam pemerintahan dan Abu Bakar As-Siddiq dilantik sebagai khalifah melalui kaedah syura. Melalui kaedah mesyuarat, perbincangan dengan sahabat-sahabat yang tertinggi, mereka telah melantik Abu Bakar As-Siddiq untuk mengganti tempat Rasulullah SAW memerintah Madinah, sebuah negara Islam. Murid-murid, mari kita terus membaca di dalam buku teks muka surat 168. Iktibar daripada peristiwa kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1.
meyakini Allah bersifat kekal, tiada permulaan dan tiada pengakhiran, manakala hidup manusia hanyalah sementara. Oleh itu, kita hendaklah mengisi masa dan usia kita dengan mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Ingat, kita kena isi masa kita dengan perintah Allah. Solat 5 waktu, jangan tertinggal. Yang kedua, Nabi sangat sayang akan umatnya dan berpesan agar memelihara solat. Lihat murid-murid, di saat-saat akhir Nabi Muhammad SAW untuk menghembuskan nafas terakhir meninggal dunia, Nabi Muhammad berpesan, apa dia? Yang paling penting, peliharalah solat fardu. Oleh itu, kita hendaklah membuktikan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW dengan memelihara solat, memperbanyak selawat atas baginda, banyakkan salawat kepada Nabi Muhammad, serta mengamalkan sunnah baginda dalam kehidupan. Ketiga, Abu Bakar As-Siddiq sentiasa membantu dan menyokong baginda, sama ada dalam keadaan senang ataupun susah. Kita mestilah berusaha menjadi sahabat yang baik, nasihat menasihati, dan sentiasa bersedia membantu rakan dalam perkara kebaikan. Murid-murid, akhlak berkawan, akhlak adab berkawan ialah, kita boleh contohlah sifat Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq sentiasa membantu sahabatnya apabila sahabatnya dalam kesusahan. Apabila Nabi Muhammad berada dalam kesusahan, Abu Bakar membantunya. Jangan kita bila tengok kawan susah, kita lari biar dia menanggung kesusahan seseorang. Jangan biarkan dia menanggung kesusahan seorang-seorang. Jangan. Kita kena ikut Abu Bakar, cara Abu Bakar. Susah sama-sama susah, senang sama-sama senang. Yang keempat, Usamah bin Zaid dilantik mengetuai angkatan tentera pada usia yang muda. Beliau dipilih kerana ketakwaan dan keistimewaan yang dimiliki olehnya. Hal ini menunjukkan nilai kehebatan seseorang di sisi Allah dan Rasul adalah pada imannya dan bukan pada harta serta usia. Murid-murid, rumusan Nabi Muhammad SAW ialah Nabi yang terakhir diutuskan Allah kepada umat manusia. Selepas kewafatan Nabi, tugas menyebarkan dakwah Islam menjadi tanggungjawab kita semua. Murid-murid, Nabi Muhammad SAW ialah Nabi yang terakhir. Tiada lagi Nabi Muhammad selepas itu. Tiada lagi Nabi selepas Nabi Muhammad. Murid-murid, kalau ada manusia mengaku dia seorang Nabi pada zaman sekarang, maka itu adalah ajaran sesat. Murid-murid, tugas kita ialah menyebarkan dakwah kepada semua.